afara'aitumun nar allati. Jadi kita cakap pertanyaan-pertanyaan ni nak cakap apa? Nah, apa yang Allah SWT nak hantar mesej dia? Apa dia? Ha? Apa dia? Tentang kuasa Allah SWT. Tentang kuasa Allah SWT. Ini semua adalah kuasa Allah SWT. End of the day kita kata, kita dapat air ni kuasa Allah. Kita dapat makan ni semua kuasa Allah. Kita dapat hidup, kita hidup pun ni kuasa Allah SWT. Semua kuasa Allah SWT. Apa yang kita dapat ni kuasa Allah. Lepas tu dia dah percaya ni semua kuasa Allah, kamu semua akan dihidupkan. Allah berkuasa ke? Boleh tanya macam itu ke? Tadi tu semua tak cakap ni kuasa Allah. Kita orang Islam senang je cakap apa saja, ni kuasa Allah lah, ni kuasa Allah. Nanti terjadi di hari kiamat tu macam itu, ni kuasa Allah. Para sahabat tanya dengan Rasulullah SAW, bila ayat tentang di hari kiamat, ada orang yang berjalan di atas kepala mereka. Macam mana dia berjalan atas kepala mereka? Kaki tempat atas, kepala tak bawah. Macam mana boleh berjalan? Jadi sahabat tanya kepada, ya Rasulullah, macam mana manusia berjalan atas kepala mereka? Rasulullah jawab simple je. Yang membuat dia berjalan di atas kaki itu berkuasa untuk jadikan dia berjalan atas kepala. Itu dia. Rasulullah jawab. Allah tahulah macam mana nak jalankan mereka di atas kepala mereka. Sekarang yang buat mereka dapat berjalan di atas kaki ni siapa? Allah SWT. Kalau Allah SWT nak orang tu berjalan di atas kepala tu, senang saja. Allah SWT adakan dia untuk adalah asbab-asbabnya. Jadi ini semua nak terangkan kepada kita tentang kuasa Allah SWT. Afara'aitumun nar allati turun. Ini last sekali, 4 yang terakhir sekali. Tidakkah kamu melihat api yang kamu nyalakan dengan cara digesek? Jadi ada apa ni, ada batang kayu tu, batang dahan lah. Batang lah, batang kecil kan. Orang Arab kalau gesek-gesek warna hijau tu tuan-tuan. Dia basah warna hijau lagi tau, bukan kering tu. Warna hijau, kalau kita gesek-gesek dia keluar api. Itu daripada marah dengan ifar. Tuan-tuan pergi Google aja nanti ada. Dia punya 2 batang. Lagi warna hijau tau, warna hijau. Kalau gesek-gesek keluar api. Api boleh keluar daripada batang hijau tu. Dia boleh keluar api dengan cara digesek. Jadi tidakkah kau melihat? Orang dulu macam itulah, orang-orang Arab dia mana ada macis, mana ada dulu kita lighter ke apa tak ada. Dia cara dia begitu. Dan dulu pun cowboy-cowboy semua buat macam itulah. Dan tapi dia punya adalah apa ni, kayu kering kayu kering, daun kering apa gini semua bakar. Tapi yang orang Arab ni batang hijau yang digesek-gesek kan, dikeluarkan api. Jadi Allah SWT tanya, A'antum ansya'tum syajarataha, kamukah yang menjadikan pohon kayu tu? Am nahnu munsyi'un, atau kami yang menjadikan dia atau menentukan dia? Allahu Akbar. Macam mana boleh keluar api? Macam mana daripada pohon hijau ni boleh keluar api pula tu? Dahan tu terus keluar api. Allahu Akbar. Kita tengok kuasa Allah SWT. Nahnu ja'alnaha, kami jadikan api yang keluar tu daripada kayu yang basah itu, tadhkiratan, sebagai peringatan. Api itu sebagai tadhkirah. Allahu Akbar. Tadhkirah apa tu? Peringatan. Tak payah nak cakap, bawa api je dia tadhkirah. Tadhkirah dia. Macam ada seorang tu, sampai seorang perempuan tu masuk Islam kan, saya pernah ceritakan. Dia bawa lighter je. Dia tempat gym, tapi dia bawa lighter. Jadi perempuan ni tanya dengan dia, kenapa kau bawa lighter, kau tak isap rokok? Tak, aku kalau buat apa-apa yang salah ni, aku bakar diri aku. Aku bakar badan aku. Tegak rasakan. Kau nak main-main ke dengan Allah? Ni dia rasa api dunia ni 1/70. Kau nak
bandingkan api akhirat. Jadi api itu peringatan tentang api yang besar, api yang di dalam neraka itu. Jadi api sini ni, kalau kita lihat api ni, kita kalau kita lihat api kita lihat api kalau ikut ayat ni tazkirah, sebagai peringatan bagi kita, peringatan bagi kita tentang api di akhirat, api di akhirat. Jadi Allah adakan api ni supaya tunjukkan kepada kamu tengok macam mana. Apalagi kalau kita dengar berita orang kena terbakar, kebakaran ke apa, rentung ke apa, itu lagi tazkirah lagi. Ini orang dibakar pula, terbakar dengan mati kebakaran. Ini tak betul-betul tazkirah bagaimana manusia tak boleh survive, tuan-tuan. Orang yang kena kebakaran ni, yang terbakar, yang penyakit lain atau kemalangan lain ini boleh juga dah. Ada juga yang hidup aksiden ke apa, patah-patah sana sini, yang hidup juga. Tapi kalau terbakar, kalau kereta dia terbakar, dia di dalam kereta, ada peluang hidup tak? Kalau dia kena langgar ke, jatuh gaung ke, batu longkang ke mana ni, dia boleh hidup juga. Tapi kalau dia di dalam kereta tu terbakar, habis. Itu peringatan. Itu terus mati tak apa. Kalau di akhirat kena bakar hidup-hidup pula, macam mana kena bakar hidup-hidup? Agak sakit ke tidak? Oh, dia cakap, kalau tak sakit takkanlah ahli neraka nak minta keluar daripada neraka. Hari-hari cuba nak escape daripada neraka. Mereka cuba pasal dah tak tahan, terlampau panas, tak boleh tahan dengan api di dalam neraka itu. Jadi itu peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita api itu. Wa mata'an lil muqwin, dan sebagai benda yang memberi kesenangan, benda yang bermanfaat lah. Mata ni macam utility lah, utility kepada lil muqwin. Muqwin ni orang yang musafir, orang yang meninggalkan tempat tinggal dia, musafir. Sebenarnya dia sebagai bahan untuk kita gunakan. Orang mukim guna tak? Allah sebut musafir je, orang mukim guna tak? Kita mukim ni guna api tak? Tapi kenapa Allah sebut musafir? Itu beza kita dengan ulama. Kita sami'na wa ta'na je. Allah sebut pada musafir lah, jangan sebut, jangan cakap banyak lah, terima je. Ulama tak. Kenapa Allah sebut musafir? Allah tak sebut mukim. Padahal mukim pun gunakan api juga, betul tak? Perlanakan dan sebagai alat yang memberi yang berguna kepada mukim dengan musafir. Sebenarnya mukim dengan musafir, tapi Allah sebut musafir di sini. Jadi dia tadi saya baca tafsir dia, panjang dalil dia. Kenapa musafir je? Kenapa Allah sebut musafir je? Sampai poin dia sampai 45 poin. Jadi satu je saya ingat lah, 45 poin panjang sangat. Nak ingat semua satu-satu, kita pula baca masuk je, on the way je hilang balik. Sampai je lupa dah. Itu baru baca fresh lagi tu, baca pukul 5, pukul 6 sampai pukul 7 masih ada lagi. Kalau semalam baca, jangan cakap nari apa benda ni, apa dia punya itu, susah nak hafal. Ulama orang baca, saya tengok di YouTube tu dia baca, dia tak ada kitab, tak ada apa depan dia, dia baca tafsir tu. Dalam Ibn Katsir dan kita apa semua dia baca, dia kata Allah, kalau aku ada otak macam gini kan. Kalau ada hafalan juga, semua dia ingat. Macam orang baca ni, lepas tu dia tafsirkan, dia ajar tafsir tu, apa yang dia baca semua, apa yang dia baca. Saya satu buku dia baca, satu buku pun tak ingat juga. Orang baca banyak buku dia boleh hafal. Sekali baca terus masuk, terus ingat, tersampaikan. Jadi orang musafir ni,
Kalau dia tak ada api, tak ada api, dia nak minta kepada siapa? Dia lagi kritikal lah, lagi memerlukan api itu daripada kita. Kita kalau tak ada api, minta siapa? Jiran lah, siapa lagi? Kalau kita nak lighter pun tak ada lighter, yang macam sebelah jiran ada lighter tak? Kita boleh pinjam dengan jiran. Jadi kalau musafir, kalau dia tengah-tengah, kalau tak ada, jadi dia lagi memerlukan api ni daripada kita untuk orang musafir. Dan kalau orang musafir sejuk, kalau tak ada api, bayangkan mereka dalam kesejukan tengah-tengah padang pasir, kena musim sejuk. Allah, jangan main-main tuan-tuan. Kalau Madinah dia kena sejuk. Saya agak berapa hari 17 hari di Madinah. Semenjak hari pertama tu, bila aku nak balik ni? Itu je. Macam mana, bohonglah saya kata, happy sangat, gembira sangat, tak ada. Dah fikir bila aku nak balik ni. Dah tak boleh tahan ni. Pada hari pertama je, hari kedua je dia kata tak boleh tahan. Sejuk sangat. Masjid Nabawi ke, depan ini semua lupa. Ingat Malaysia je. Untuk Malaysia sedap je. Tak sejuk benda gini. Dia sejuk dia, Allah Akbar. Memang sejuk. Bagaimana bila satu kali tu habis dia menggeletar saya, menggigit sekali tengok. Macam orang miskin lah, tidur tempat luar. Ya Allah, aku tidur ni on the way je. Kita nak daripada masjid tu nak balik ke hotel, dia menggeletar gigi dengan pakai gini je. Tengok mereka di luar, saya tidur di luar je. Ya Allah, saya tengok macam mana dia boleh tahan tidur di luar. Bukan itu, satu family tuan-tuan, dengan budak kecil lagi, dengan anak kecil sekali. Macam mana seperti tu? Dan sekarang ni kalau di Syria, di tempat itu, mereka dalam winter, macam mana mereka berubah itulah ganti keadaan mereka ni keadaan yang lebih baik lagi. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka oleh itu fasabbih, bertasbihlah kamu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan Maha Besar. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Kerana kita ni kurang ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dalam keadaan komplain. Semua komplain. Nikmat banyak pun komplain juga, tetap komplain. Kita tengok jumpa kawan-kawan besok pagi hari. First thing je, macam mana je? Saudara, susah. Ada masalah inilah, itulah. Traffic jam ini hari-hari, traffic jam. Kita datang kerja, traffic jam ini. Semua komplain je. Ada komplain je. Tak ada bersyukur. Tak ada syukur pun. Apa kena traffic jam Johor punya JB nothing. Kalau kena traffic jam kita ke apa? Melekat situ terus. Apa nak komplain? Komplain apa? Surau pun komplain juga. Termasuk surau pun komplain juga. Belum tengok surau orang lain, tengok orang lain punya surau. Tengok ini surau ke? Ini surau ke apa ni? Tengok mereka solat dan tu. Kita semua ada segala-galanya komplain. Rumah kita pun kita komplain. Ini kita komplain. Bila masa kita nak bersyukur? Bila masa kita nak bersyukur? Apa air putih pun komplain juga. Tak sedap lah ini, itulah, inilah. Ini cap apa ni, cap putih, aku nak yang biru ni cap. Macam betul ni. Tak ada air dah bagus, komplain begini. Ini komplain. Habis-habis dengan komplain. Fasabbih, bertasbihlah, memuji Tuhan, puji je Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Dalam apa saja keadaan, Rasulullah alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat bercontoh kehidupan Rasulullah SAW. Sebelum habis lagi tuan-tuan, insya-Allah taala kita sambung lagi surah Al-Baqarah di depan. Aku lupa lihat dan astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.